Cara masukkan koding PHP ke dalam fail HTML. Dokumen web kita tu mengandungi koding HTML. Kemudian apabila kita perlukan koding PHP, kita boleh selitkan di celah-celah koding HTML tersebut koding PHP kita. Selain daripada HTML, kita juga ada CSS dan JavaScript. Semua tu adalah di peringkat klien. Di peringkat server, koding PHP. Nanti server akan proses dulu sebelum hantar kepada browser. Kita tengok dalam. Pertama sekali, file tersebut mestilah jenis PHP. Macam ini index.php. Tak boleh .html. Sebab kita nak bubuh koding PHP dalam tu. Koding PHP boleh bubuh di mana-mana saja di dalam file HTML tersebut. Di mana saja artinya di atas, di tengah, di bawah, di celah-celah ni. Sebagai contoh, katakanlah kita nak bubuh sebelum heading tu. Kita letaklah misal kata paragraf biasa saja. Dalam tu cara dia kita kena buka PHP dulu. Simbol kecil daripada tanda soal PHP dan tutup balik. Okay, benda di dalam ni adalah arahan PHP. Ini kawasan PHP. Lepas sudah tutup balik sebab nak sambung balik dengan kawasan HTML. Kalau selepas daripada arahan PHP tu dah tak ada arahan HTML, tak tutup tak apa. Tapi kalau nak buat ada lagi arahan HTML, arahan JavaScript ke yang lain-lain yang bukan PHP, kena tutup balik PHP. Dalam tu kita bolehlah masukkan apa-apa. Contohnya echo. Selamat datang. Maka output dia nanti perkataan selamat datang. Sebab bila browser minta satu-satu file daripada server, server akan tengok, yang ni file PHP. Bila file PHP dia kena baca tiap-tiap baris. Segala arahan HTML dia akan hantar direct, arahan PHP dia akan proses dulu. Di sini echo. Jadi dia akan outputkan selamat datang. Itu disambung balik dengan HTML. Yang akan sampai kat browser adalah P selamat datang dan tutup balik P. Buka PHP, tutup PHP, echo ni tak nampak lah dekat browser. Kat klien tak sampai. Yang sampai cuma perkataan selamat datang. Ni cara untuk masukkan arahan PHP. Dia boleh nak buat bentuk macam ni. Kita nak enter bagi selang ke. Ataupun kita nak buat sebaris saja. Boleh juga macam tu pun. Dan kadang-kadang kita perlu masukkannya di celah-celah di dalam-dalam arahan pun boleh juga. Misal kata body. Di sini kita perlukan arahan lain lah. Misal kata kita jangan ambil kata H1 ni lah. H1 kita nak tambah style, color, warna blue. Ini adalah yang biasa lah yang kita buat. Tetapi ada keadaannya kita nak letak syarat tertentu. Sekat dulu. Okey. Kita masukkan arahan PHP di dalam HTML tu. Kita letak if apa syarat-syarat tertentu. Sebut true sajalah sebagai contoh. Kemudian kita echo. Macam tu. Artinya H1 ni kalau syarat ini dipenuhi, maka baru dia akan buat benda ni. Ini cerita PHP lah. Tetapi nak masukkan PHP itu boleh dimasukkan di dalam, diselitkan di celah-celah tu. Dia tak perlu duduk satu kawasan lapang asing nak buat dia. Dah perlu di sini, buatlah di sini. Output dia nanti H1 dan kalau syarat dipenuhi dia akan ada style color blue. Kalau tak ada dia ada H1 saja. Cuma kita kena berhati-hati, pastikan bahawa buka PHP, tutup PHP ni sempurna. Sini nampak ada dua simbol besar daripada ni. Ni satu untuk tutup PHP, satu lagi untuk tutup yang H1 tu. Masa buka ni sama juga. Pastikan lengkap ni. Simbol kecil daripada tanda soal PHP. Sudah dia pula tanda soal simbol besar daripada. Okay, ni cara kita masukkan ke dalam file HTML ni. Satu cara lain ialah letak di luar. Kita buat satu file asing. Ni apabila coding PHP tu panjang, banyak. Saya buat satu file baru, nama dia menu.php. Dia mesti mula dengan buka PHP.
Tutup tu tak kisahlah. Kalau nak buat arahan PHP lah. Kalau kata memang sebenarnya file ni tak ada apa arahan PHP kan. Dan file HTML boleh juga kan. Kalau kita arahan PHP lah. Menu ni contoh kalau kita nak buat menu pada sistem lah kan. Kita ada utama, kemudian produk dan borang tempahan. Ini kata kalau menu macam ni kita ada href apa semua tu, dan ada lagi arahan PHP yang lain apa-apa benda, maka macam mana cara nak panggil dia? Kita nak letak menu di sini sebelum selamat datang tu. Maka dia kena buka PHP dulu. Seperti yang saya katakan tadi, dia tak semestinya buat banyak baris macam ni. Duduk sebaris nampak, tapi saja saya buat banyak. Selang-selang nak bagi nampak lah. Kita perlukan require. R-E-Q-U-I, require. Kemudian nama file tersebut. Menu.php. Maka bila kita run saja, buka file index ni, dia akan cari file menu, panggil coding ni, letak dalam ni. Dia ikutlah apa proses yang berlaku di sini. Kalau ada apa-apa segala arahan PHP, dia akan proses dulu, panggil maklumat database ke apa semua. Dah sudah tu, baru dia akan keluar kat sini. Ini cara kita nak panggil coding PHP daripada luar, external. Dia require ni, dia ada dua. Require ni dia artinya dia wajib. Kalau tak ada file menu tu, dia keluar error. Dia tak akan jalan ke seterusnya. Itu guna require, dia wajib. Lagi satu include. Include. Dan contohlah tadi menu.php ataupun apa-apa file lain. Dia akan panggil macam require, cuma bezanya include ni tak wajib. Kalau file ni tak ada, file misalkan ni kita buat file nama menu2, file tak wujud, dia akan abaikan, tak keluar error. User tak nampak error apa-apa, dia boleh guna macam biasa saja. Tapi kalau require, dia akan mati dekat sini kalau dia cari file tu tak jumpa. Itu beza antara require dan include. Bergantunglah kepada tujuan apa yang kita nak buat tu. Begitulah dua cara untuk nak masukkan arahan PHP ke dalam HTML. Kalau file tu memang file PHP semata-mata, tak ada interface, tak ada apalah, kita cuma buat file PHP, masukkan coding PHP, habislah. Tak ada apa-apa lah, memang situ buat arahan PHP semata-mata. Tapi kalau nak dimasukkan, dia mesti buka PHP dulu, tutup PHP. Dan dalam tu baru ada. Tutup ni kalau nak sambung balik dengan arahan HTML. Dia arahan PHP ni boleh dimasukkan dalam celah-celah coding HTML, coding script ke CSS, semua boleh. Tapi pastikan dia tak melanggar peraturan kawasan tersebut. Kalau dalam tu kita nak selit ke arahan di celah coding JavaScript, jadi output daripada arahan PHP kita tu mestilah output JavaScript lah. Macam yang ni selamat datang ni adalah benda yang normal dalam HTML, dia boleh terima lah. Macam ni style ni, yang ni memang biasa dalam H1 kita bubuh, dia boleh terima lah. Jangan kita buat arahan yang tak berkaitan dengan tu. Memang sebenarnya kalau tanpa PHP pun memang benda tu dah salah dah. Itulah cara-cara masukkan coding PHP ke dalam file HTML.